Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Alwani Zafira Khairul dalam 15 minit MMTV edisi 25 Januari 2023. Status keahlian Khairi Jamaluddin dalam UMNO masih lagi tergantung selepas dimaklumkan tiada sebarang keputusan dibuat oleh lembaga disiplin setakat pukul 6 petang hari ini. Melalui laporan terkini, wartawan utusan Malaysia yang berada di Menara Dato' On mendapati tiada sebarang pergerakan pemimpin tertinggi UMNO dalam menjelaskan tindakan terhadap bekas ahli Parlimen Rembau itu. Sementara itu, Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mohamed Hassan pagi tadi menjelaskan keputusan berhubung status Khairi akan diketuai petang ini. Namun sehingga kini perkara tersebut masih belum disahkan oleh mana-mana pihak. Terdahulu, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyerahkan kepada lembaga disiplin berhubung kedudukan Khairi selepas bekas Menteri Kesihatan itu mendakwa kononnya beberapa tanda nama yang dihaskan untuk perwakilan UMNO pada kerusi dalam Dewan Merdeka ditanggalkan untuk undian usul pada Perhimpunan Agung UMNO 2022 14 Januari lalu. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli memaklumkan kerajaan tidak boleh menjadi negara komunis untuk mengawal harga makanan dan minuman. Tambahnya, negara akan berdepan masalah besar sekiranya kadar inflasi berada pada kadar sihat tetapi tidak diterjemahkan kepada penurunan harga barangan dan makanan. Melihat kadar inflasi yang sudah mencecah 3.8% pada Disember lalu, jelasnya jika angka tersebut dilihat terus turun dan mencecah sekitar 2.8 hingga 3.2% pada April depan, harga bahan mentah di pasaran dijangka akan turut turun. Sementara itu, beliau turut meminta rakyat memahami cabaran yang dihadapi kerajaan selain menggesa agar pengguna bertindak balas dengan keadaan ini untuk mengawal inflasi. Dalam perkembangan sama, beliau memaklumkan tidak akan menghalang mana-mana pihak untuk membawakan isu kos sara hidup dan inflasi ke Parlimen. Tidak kisah sekiranya ini dijadikan modal politik pihak pembangkang, jelasnya rakyat kini juga lebih cerdik untuk membandingkan apa yang berlaku pada pentadbiran terdahulu. Kos mengadakan pilihan raya negeri PRN di 6 negeri dianggarkan bertambah RM50 juta lagi sekiranya dibuat berasingan. Bekas Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Wan Ahmad Wan Omar berkata, jika parti-parti enggan mengetepikan kepentingan politik, SBR terpaksa berbelanja lebih untuk PRN itu. Katanya, berdasarkan pengalaman beliau selama ini, PRN 6 negeri ini akan menelan perbelanjaan sehingga RM400 juta kerana ia melibatkan beberapa negeri yang agak besar. Ujarnya, anggaran sebanyak RM450 juta perlu dibelanjakan sekiranya PAS dan Pakatan Harapan enggan membubarkan DUN secara serentak. Beliau menjelaskan SPR boleh bertindak sebagai pembuat keputusan akhir mengenai tarikh pilihan raya negeri. Pada pilihan raya umum ke-15 lalu, 6 negeri di bawah kerajaan PAS dan PH iaitu Kedah, Kelantan, Terengganu, Selangor dan Negeri Sembilan. Parti Bangsa Malaysia PBM Negeri Sembilan semalam telah mengumumkan pembubaran dan perletakan serta-merta Jawatan Ahli Jawatan Kuasa Negeri bahagian sayap Pergerakan Pemuda dan Wanita dari 8 bahagian parti berkenaan akibat hilang percaya terhadap Presiden mereka, Datuk Larry Singh Wee Shen. Bekas Pengerusi PBM Negeri Sembilan, Rosman Jonet berkata, keputusan perletakan jawatan sekaligus pembubaran jawatan kuasa berkenaan telah dicapai selepas mesyuarat khas jawatan kuasa Majlis Pimpinan Negeri Sembilan pada 20 Januari lalu. Ujarnya lagi, Larry Singh telah memungkiri janji berkenaan proses pengaliran kuasa dan penyerahan jawatan Presiden Parti yang perlu diserahkan kepada Zuraidah dengan serta-merta seperti yang telah dipersetujui sebelum ini. Sementara itu, Larry Singh sebelum ini ada menyatakan bahawa PBM di peringkat negeri-negeri termasuk Negeri Sembilan kini dalam proses penstrukturan semula. Kita kembali lagi. Seorang suri rumah serta seorang jururawat mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Ipoh hari ini
atas pertuduhan memperdagangkan seorang bayi perempuan lebih 2 tahun lalu. Nur Azlina, 41, yang merupakan seorang jururawat, dan Di Murugama, 52, seorang suri rumah, dituduh bersekongkol untuk memperdagangkan seorang bayi perempuan yang ketika kejadian berusia 9 hari. Perbuatan tersebut dilakukan mereka kira-kira jam 12.30 hari pada 18 Jun 2020 di kawasan tempat letak kenderaan sebuah hospital swasta di Manjung Perak. Kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 14 Akta Anti Permandangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 dan dibaca bersama mengikut Seksyen 34 Kanun Kesesaan. Sabit kesalahan tertuduh boleh dihukum penjara seumur hidup atau tidak kurang daripada 5 tahun dan sebatan. Tertuduh masing-masing kemudiannya diikat jamin RM10,000 dan mahkamah menetapkan 24 Februari depan untuk sebutan semula kes. Keadaan banjir di Johor semakin memburuk susulan jumlah mangsa banjir di negeri itu terus meningkat sehingga 3 kali ganda berbanding malam semalam apabila seramai 3,612 individu ditempatkan di 35 pusat pemindahan sementara yang dibuka di seluruh negeri berkenaan. Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Dr. Azmi Rohani memaklumkan mereka yang terjejas terdiri daripada 1,014 keluarga meliputi 5 daerah iaitu Segamat, Mersing, Kluang, Kota Tinggi dan Batu Pahat. Dalam pada itu, 4 jalan telah ditutup buat sementara akibat dinaiki air iaitu Jalan Ladang Siang di Kota Tinggi, Jalan Senai Gemas dan Jalan Jabi Bukit Tempurung di Segamat serta Jalan Sungai Tiram Ulu Tebrau di Kulai akibat tanah runtuh. Sementara itu, Sabah yang turut menerima nasib sama membuka 2 PPS di daerah Buluran bagi menempatkan seramai 87 mangsa susulan hujan lebat sejak semalam. Tinjauan di beberapa daerah lain seperti Sandakan mendapati beberapa lokasi seperti Kampung Memanjang, Batu 16 dan Batu 19 telah mula dinaiki air. Banjir yang berlaku di Johor dan Sabah hari ini juga telah menerima amaran hujan lebat. Kita beralih ke berita dunia. Jacinda Ardern menafikan serangan buli dalam talian menjadi punca peletakan jawatannya sebagai Perdana Menteri New Zealand minggu lalu. Sebelum ini, Ardern memaklumkan beliau tidak lagi bertenaga untuk meneruskan tugas memimpin negara selepas 5 tahun menempuh pelbagai cabaran seperti bencana alam, serangan pengganas terburuk dan pandemik COVID-19 yang melanda negara berkenaan. Ardern juga menegaskan dia tidak gemar melihat peletakan jawatannya sebagai pandangan negatif terhadap New Zealand, seterusnya menzahirkan rasa syukur kerana berpeluang memimpin peranan hebat ini selama bertahun-tahun. Beliau juga merupakan pemimpin kerajaan wanita termuda di dunia selepas dilantik sebagai Perdana Menteri pada usia 37 tahun. Menteri Haji dan Umrah Dr. Taufik Al-Rabiah mengumumkan bahawa Kerajaan Arab Saudi bersedia menerima seramai 2 juta jemaah untuk musim haji tahun ini. Beliau berkata angka tersebut menyamai bilangan jemaah haji yang diterima sebelum pandemik COVID-19. Tambahnya, kementerian berkenaan dan semua agensi berkaitan haji dan umrah akan menyediakan perkhidmatan kesihatan dan logistik terbaik untuk semua jemaah dalam cara yang menjamin penjimatan masa dan usaha. Beliau turut merujuk kepada kepelbagaian perkhidmatan disediakan oleh platform Nusuk dalam cara yang dapat menambah baik pengalaman jemaah ketika berada di Arab Saudi, terutamanya selepas mereka memanjangkan tempoh visa dari 30 kepada 90 hari. Ia sekaligus membolehkan umrah dilaksanakan menggunakan semua jenis visa dan mengurangkan kos insurans dan komprehensif. Ikan segar besar-besar berpadu menjadi sardin adabi, dimakan terus pun enak, resepi serba lengkap. Sardin adabi lezat sekali. Sardin adabi benar-benar rasa ikan segar. Adabi. Berita ekonomi. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dijangka mengumumkan agihan dividen lebih rendah sekitar 4.75 hingga 5.25% bagi simpanan konvensional dan 4.45 hingga 4.95% bagi simpanan syariah untuk 2022. Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia,
Fuad Mohamed Barawi berkata, kesan COVID-19 masih lagi menghantui negara dan dunia keseluruhannya. Namun ia beransur pulih dengan pembukaan pelbagai sektor ekonomi sepanjang tahun 2022. Tambahnya, jika KWSP mengumumkan dividen di antara 5.0 hingga 5.5% bagi kedua-dua simpanan pada tahun 2022, ia masih melepasi paras logik apabila melihat dividen bagi tahun 2021 iaitu 6.10% bagi simpanan konvensional dan 5.65% untuk simpanan syariah. KWSP juga merekodkan jumlah pendapatan pelaburan kasar sebanyak 39.31 bilion ringgit bagi 9 bulan berakhir 30 September 2022. Menurun 18% atau 8.71 bilion ringgit berbanding 48.02 bilion ringgit dicatatkan dalam tempoh sama pada 2021. Kajian semula Dasar Perumahan Negara DPN oleh Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT dilihat bertepatan memandangkan negara memerlukan dasar perumahan yang dinamik dan tidak terlalu statik. Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Ekonomi Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia, Muhammad Ridwan Bos Abdullah berkata, ia ekoran desakan kemampuan membeli serta keperluan isi rumah yang memerlukan unit kediaman sesuai. Bagaimanapun, katanya intipati DPN sedia ada yang membawa kebaikan kepada semua pihak perlu dikekalkan. Tambahnya, apabila melaksanakan sesebuah dasar kajian semula, perlu dilaksanakan di pertengahannya bagi melihat sama ada ia mencapai sasaran ditetapkan atau tidak. Mengulas cadangan KPKT untuk mengadakan sesi perkongsian ilmu bersama pakar perumahan dari Singapura, ujarnya kementerian boleh merujuk Lembaga Perumahan dan Pembangunan Singapura. Ia bertujuan untuk mendengar pandangan dan kepakaran HDB memandangkan budaya kedua-dua negara hampir sama. Kita teruskan ke berita sukan. Persatuan Badminton Malaysia mendedahkan bahawa perbincangan sedang dijalankan berkenaan hala 7 gandingan beregu lelaki negara Gong Siong Fing Nur Izzuddin Rusmani bagi musim 2023. Timbalan Pengarah Kejurulatihan Persatuan Badminton Malaysia, Rezi Menaki mengulas tindakan memisahkan gandingan tersebut dilihat agak drastik selepas dibentuk pada 2016. Ujarnya lagi, bagi tahun ini mereka sedang giat untuk mengumpul mata kelayakan Sukan Olimpik Paris 2024 selain hadir dengan misi untuk menyertai tamasya berkenaan sekaligus membawa balik pingat. Beliau turut menambah bahawa gandingan ini mungkin menyebabkan negara berdepan risiko untuk tidak berpeluang ke Sukan Olimpik dan mengharapkan sinar baharu daripada beregu lelaki yang lain yang bakal dibentuk. Dalam pada itu, gandingan penghuni ranking ke-11 dunia Nur Izzuddin Siu Fing dilihat kurang menunjukkan prestasi yang baik selepas tersingkir semasa pusingan ke-32 dalam Terbuka Malaysia dan Terbuka India bulan ini. Biarpun gagal melangkah ke suku akhir, tetapi klasifikasi tempat ke-9 hingga 16 terbaik Piala Dunia Hoki 2023 yang akan berlangsung di Rokelah esok tetap mempunyai persaingan tersendiri buat skuad hoki kebangsaan. Sementara itu, 3 negara dalam kedudukan 10 terbaik dunia seperti India, Argentina dan Malaysia pastinya ingin memburu penamat terbaik bagi mengelak dari menghuni kedudukan 4 tercorot daripada 16 pasukan. Namun ia bukan mudah kerana persaingan pasukan ternama seperti Perancis, Wales, Afrika Selatan, Jepun dan Chile dalam pusingan klasifikasi ini dilihat seimbang dan masing-masing mempunyai peluang untuk berada di tempat terbaik. Ketua Jurulatih Malaysia A.Arul Selvaraj percaya barisan pemainnya akan bangkit daripada kekecewaan selepas tewas kepada Sepanyol pada perlawanan suku akhir Ahad lalu. Dalam masa sama, Malaysia sepatutnya tidak mempunyai masalah untuk menewaskan Afrika Selatan bagi meloloskan diri ke penentuan tempat ke-9 hingga ke-12 di Stadium Hoki Birsa Munda esok. Berdasarkan rekod pertemuan sebelum ini, kelebihan dilihat lebih memihak kepada pasukan Speedy Tigers apabila memperolehi 4 kemenangan daripada 8 aksi, termasuk berpesta gol dengan jaringan 7-2 di Piala Sultan Azlan Shah hujung tahun lalu. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Khamis 26 Januari 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nur Alwani Zafira Khairul. Assalamualaikum dan jumpa lagi.